Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Puteri Alia Masara Pita Abdul Halim. Untuk kali ini saya akan membentangkan satu video berkaitan dengan subjek GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Soalannya berbunyi, pelajar perlu menjelaskan implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Kualiti alias Sekolah SKAS dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM terhadap pembentukan peranan dan sasiah guru berjiwa pendidik dalam konteks pendidikan masa kini. Di samping itu, pelajar juga perlu menerangkan kewujudan, komitmen dan penghayatan hasil daripada penilaian dalam perbincangan tersebut. Baiklah, untuk pengenalan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, guru bermaksud orang yang mengajar. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang diberikan tanggungjawab untuk mendidik murid-murid di sekolah. Guru memainkan peranan yang penting dalam memajukan pendidikan. Nurzannah 2022. Guru yang mempunyai sasiah diri yang cemerlang mampu mendidik generasi muda ke arah yang positif, betul dan bersedia menyumbang kepada pembangunan negara bangsa. Sebagai seorang guru, mereka perlu terampil dengan elemen berkualiti seperti memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran, berakhlak mulia, memegang tanggungjawab guru dan berfikiran positif untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Pendidikan adalah penting untuk memberi ilmu pengetahuan kepada murid dalam kehidupan. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Rahmat et al. 2022. Guru sebagai pendidik menjadi unsur yang penentu dalam berhasil atau tidaknya pendidikan yang dilaksanakan. Nurzannah 2022. Sebelum saya menjawab persoalan-persoalan, alangkah baiknya kita mengenali dahulu apa itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Kualiti alias Sekolah SKPM Kualiti alias Sekolah. Apa itu SKAS? SKAS adalah alat peningkatan kualiti yang membantu sekolah membuat penarafan standard secara kendiri dengan gabungan data terkini sekolah dan data sistem KPM melalui sistem bersepadu KPM iaitu MOIS. MOEIS. Apa faedahnya? Faedahnya adalah untuk mewujudkan pengurusan yang cekap dan berkesan untuk meningkatkan kecermelangan institusi pendidikan. Latar belakang SKAS adalah pada 2017 SKPMG2 dilaksanakan berasaskan model audit. Untuk 2018, audit SKPMG2 dihentikan pada 7 Jun 2018. Untuk 2020, semakan SKPMG2 punca kuasanya Mesyuarat Pengurusan Tertinggi JN Bilangan 6/2020. Untuk 2021, rintis Instrumen SKPM Kualiti alias Sekolah pada 25 Ogos hingga 19 September 2021. Dan untuk 2022, SKPM Kualiti alias Sekolah diluluskan oleh MPKPM Bilangan 24/2022 pada 28 Julai 2022 dan Pembangunan Sistem BPM. SKAS ini merupakan format paparan jelas, mudah difahami dan mesra pengguna seramai 95.78% dan juga menjadi rujukan utama pengurusan dan pemantauan seramai 98.78%. Untuk model SKPM Kualiti alias Sekolah, yang pertama, kekuatan kami. Kekuatan murid dan lokaliti, guru, kualiti PDP, staf bukan guru, prasarana akademik, prasarana sukan dan kokurikulum, persekitaran digital, asrama, sokongan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Yang kedua, pengurusan kami. Pengurusan
mengurus sekolah berpandukan Standard 1, Standard 2, Standard 3.1, Standard 3.2, Standard 3.3 dan Standard 4. Dan yang terakhir adalah pencapaian kami. Untuk kemenjadian ada murid, akademik, kurikulum dan sosial. Seterusnya untuk pencapaian guru, anugerah atau persijilan dan lain-lain, sekolah, pencapaian atau kemenangan. Untuk gambar ini pula, ini adalah ilustrasi keseimbangan di dalam SKPM, kualiti alias sekolah yang tiada kena-mengena dengan mana-mana parti politik. Di samping itu, untuk langkah-langkah pelaksanaan SKPM kualiti alias sekolah, langkah yang pertama, penilaian kendiri kekuatan kami. Untuk menilai kekuatan kami dalam tempoh 2 bulan pertama sesi persekolahan, untuk mengesahkan PPD pada bulan ketiga sesi persekolahan dan laporan kekuatan dikeluarkan oleh JPM pada bulan keempat sesi persekolahan. Untuk langkah yang kedua, penilaian kendiri pengurusan kami. Untuk menilai pengurusan kami menggunakan instrumen SKPM, iaitu standard yang 1 hingga standard 4 sepanjang tahun. Langkah ketiga, pengisian pencapaian kami. Melengkapkan maklumat pencapaian sekolah berdasarkan instrumen SKPM standard yang kelima pada bulan terakhir sesi persekolahan. Pencapaian guru dan sekolah berdasarkan aktiviti ataupun program yang disenaraikan oleh PPD. Langkah keempat, penetapan kualiti kami. Untuk menetapkan taraf sekolah antara cemerlang, baik, sederhana atau PTS. Selain itu, untuk melengkapkan ulasan keseluruhan untuk sekolah rendah bulan terakhir sesi persekolahan, manakala untuk sekolah menengah setelah keputusan peperiksaan awam dikeluarkan. Langkah yang kelima, pengesahan taraf. Pemeriksaan pengesahan taraf sekolah bagi sekolah yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Seterusnya, SKPM kualiti alias sekolah 5 tunjang sekolah cemerlang. Kerangka penilaian baharu untuk mengukur dan memacu kualiti kepimpinan, pengurusan dan kemenjadian murid. Standard yang pertama, kepimpinan. Pemimpin berimpak tinggi menggerakkan warga sekolah secara bersepadu. Standard yang kedua, pengurusan organisasi. Organisasi diurus secara cekap untuk meningkatkan keberkesanan operasi. Standard yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan HEM. Pengurusan holistik untuk melahirkan murid yang seimbang. Standard yang keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Guru sebagai pemudah cara berkesan untuk memperkembangkan potensi murid. Dan yang terakhir adalah standard yang kelima, kemenjadian murid dan pencapaian sekolah. Murid dididik secara holistik untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Baiklah, seterusnya kita akan mengenali dengan lebih mendalam apa itu PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Keberkesanannya membuktikan ia diiktiraf di pentas dunia. Melepasi gelombang pertama, pelbagai kejayaan telah diraih. Antaranya, penguasaan literasi numerasi Linus menunjukkan peningkatan. Dari segi enrolment murid juga meningkat. Ia termasuk jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Memacu peningkatan sistem pendidikan negara. PPP. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. Seterusnya, peningkatan aspirasi negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad yang ke-21 dan peningkatan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara.
Seterusnya, penghasilan perlahan ini mengambil kira input daripada pelbagai sumber termasuk laporan penyelidikan tempatan dan antarabangsa serta pandangan daripada pakar pendidikan, warga pendidik, ibu bapa, murid dan rakyat di seluruh negara. Di samping itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dengan mengambil kira pencapaian lampau dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Objektif PPPM yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid, mengoptimumkan kecekapan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubatan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama adalah akses. Kemahiran, pembangunan komponen bukan akademik. Selain itu, memperluaskan akses kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET). Seterusnya, kemajuan. Pembangunan dan kemajuan pendidikan dapat dinikmati dan diakses oleh semua golongan. Seterusnya, kesamarataan. Mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti untuk mencapai potensi masing-masing. Di samping itu, peluang. Setiap individu diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. 2. Kualiti. Pertama, cemerlang. Berpeluang mendapat pendidikan cemerlang dengan keunikan sistem pendidikan di Malaysia serta dengan pendidikan antarabangsa. Yang kedua, prestasi. Sistem pendidikan Malaysia menambah baik prestasi yang lebih hebat dan mantap mengikut standard antarabangsa. Yang ketiga, pentaksiran antarabangsa. Programmer for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menjadi instrumen perbandingan kualiti keberhasilan pendidikan. Yang keempat, tumpuan. Menumpu kepada keupayaan murid mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan sebenar. 3. Equity. Saksama. Pendidikan diberikan kepada setiap murid dengan memastikan hak kesaksamaan tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, peluang. Murid keperluan khas, murid pintar, cerdas dan berbakat, kumpulan pribumi dan minoriti lain juga diberi peluang dalam pendidikan dan tidak dipinggirkan. Seterusnya, jurang. Sistem pendidikan berusaha merapatkan jurang equity iaitu jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Di samping itu, mobility. Sistem pendidikan menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan kepada murid yang kurang bernasib baik. Keempat, perpaduan. Interaksi. Murid berinteraksi antara satu sama lain dengan wujudnya pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Selain itu, seimbang dan harmoni. Merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan FPK iaitu membentuk masyarakat daripada individu yang seimbang dan harmoni. Seterusnya, perkongsian. Murid berkongsi pengalaman dengan belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Di samping itu, kesefahaman. Kesefahaman yang dibina antara murid dapat menjalin perpaduan bagi membentuk identiti nasional. Yang kelima, kecekapan. Memastikan pelaksanaan kecekapan tinggi dalam pengurusan sistem pendidikan. Seterusnya, menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan lebih cekap dan berkesan. Selain itu, memberi tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian pengajaran yang berkesan. Dan
Di samping itu, menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang cemerlang dengan berkesan. Baiklah, seterusnya kita masuk ke dalam 11 anjakan. 11 anjakan. PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan. Anjakan yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Anjakan yang keempat, mentransformasikan profesi keguruan sebagai profesi pilihan. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dan anjakan yang keenam, mengupaya CPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang 11, meningkatkan ketelusan untuk accountability secara langsung. Seterusnya, kita akan masuk ke dalam hala 7 pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan kemakmuran bersama. Kementerian Pendidikan menyesuaikan dasar dan hala 7 selaras dengan agenda wawasan kemakmuran bersama. Fokus utama KPM akan tertumpu ke arah merealisasikan kemakmuran bersama melalui pendidikan. Hala 7 ini berfokus kepada penyediaan sumber tenaga yang lebih produktif, efektif, berkemahiran, berteknologi dan bernilai tinggi termasuk dalam industri ekonomi baharu. Dan yang keempat, setiap individu mesti berupaya bersaing dengan jayanya dalam kehidupan mereka bagi mencapai matlamat wawasan. Yang kedua, pembentukan nilai modal insan. Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti memastikan modal insan negara yang kekal relevan mampu berdepan dengan cabaran persaingan. Kementerian telah menyediakan perincian pemetaan pendidikan sivik yang merangkumi modul eksemplar untuk kurikulum, manual perhimpunan sekolah dan amalan nilai murni serta manual amalan pendidikan sivik dalam kurikulum. Pembentukan nilai ditekankan melalui kaedah pembelajaran yang memberi pengalaman pembelajaran kepada pelajar melalui penyelesaian permasalahan komuniti. Terakhir, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat yang mempunyai nilai tinggi dan berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) diberi perhatian dalam usaha melahirkan masyarakat yang mempunyai literasi STEM serta kemahiran tinggi. Kementerian memastikan peningkatan STEM dari pelbagai segi iaitu bilangan murid yang mengambil mata pelajaran STEM, kemahiran penyampaian pengajaran dan aktiviti kolaboratif dalam memupuk minat murid dalam STEM. Kementerian telah menyediakan lebih banyak opsi untuk murid memilih mata pelajaran elektif di bawah pakej STEM selain sastera dan kemanusiaan. STEM merujuk kepada hala 7 pendidikan Malaysia dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi kepada pelajar. Yang keempat, pendidikan digital. Bermatlamat melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing. Transformasi pendidikan selari dengan arus pemodenan dunia. Pelantar pembelajaran digital Kementerian sebagai pemakin pengajaran dan pembelajaran digital. Kandungan kurikulum yang dirangka merangkumi elemen-elemen seperti Internet of Things, cloud, pengekodan, robotik dan data raya atau big data dalam mata pelajaran di sekolah rendah dan menengah.
Yang kelima, memperkukuh pendidikan bahasa Inggeris. Membolehkan penerkaan pelbagai ilmu serta meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan. Bahasa Inggeris sebagai subjek mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua murid di sekolah. Aktiviti membaca, menulis, mendengar dan bercakap dalam bahasa Inggeris akan mewujudkan persekitaran bahasa Inggeris. Yang keenam, perpaduan sekolah wawasan. Berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Menempatkan 3 sekolah rendah yang berlainan aliran ini di dalam satu kawasan. Tujuan dan matlamatnya adalah untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid, memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai kaum, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi, dan menggalakkan integrasi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. Baiklah, sebanyak sedikit penerangan saya berkaitan dengan SKAS dan PPPM 2013-2025. Marilah kita masuk ke persoalan yang ada pada awal video tadi, iaitu implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Kualiti alias sekolah, SKAS dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM terhadap pembentukan peranan dan sasiah guru berjiwa pendidik dalam konteks pendidikan masa kini. Dari aspek peranan kepimpinan pendidikan dalam komuniti, guru yang berjiwa pendidik turut memainkan peranan penting dalam memimpin dan memberi sumbangan kepada komuniti pendidikan yang lebih luas. Mereka tidak hanya memberi tumpuan kepada kelas tetapi turut terlibat dalam aktiviti pembangunan sekolah, merancang dan melaksanakan program-program pendidikan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Kedua, pemumpukan kerjasama dan kepemimpinan. Guru berjiwa pendidik seringkali menjadi pergerak utama dalam memupuk semangat kerjasama di dalam kalangan pelajar, rakan sekerja dan komuniti. Mereka bukan sahaja fokus kepada pengajaran tetapi turut menggalakkan nilai-nilai kepimpinan dalam kalangan pelajar. Dan dengan menggalakkan pelajar untuk bekerjasama, berbincang dan saling menyokong, mereka turut membentuk individu yang berdaya saing dalam dunia yang semakin kompleks ini. Yang ketiga, peranan guru dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Aspirasi pendidikan bertujuan mewujudkan masyarakat berpengetahuan tinggi dan berkemahiran untuk menghadapi cabaran global. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dengan menggalakkan pelajar berfikir kritis, kreatif dan berdaya saing. Mereka tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga memupuk kemahiran berfikir, analitikal dan menyelesaikan masalah. Keempat, pemupuk perpaduan dan pembinaan negara bangsa. Guru akan sentiasa peka dengan isu perpaduan kaum dan memastikan tidak akan menyentuh isu-isu sensitif dan kandungan sensitif 3R. Guru akan sentiasa berusaha mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan kesefahaman dan kerjasama dalam kalangan murid-murid. Contohnya, Activity Project Based Learning (PBL). Yang kelima, melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Guru berjiwa pendidik merupakan nadi utama kepada kejayaan pelaksanaan dasar pendidikan. Para guru melengkapkan diri dengan ciri-ciri pendidik profesional abad yang ke-21 dengan sentiasa meningkatkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Memupuk budaya pemikiran yang reflektif, bersikap terarahkan diri, rutin budaya membaca dan menjadi pembicaraan yang berkesan. Untuk aspek sasiah pula, peningkatan profesionalisme guru. Aspirasi pendidikan masa depan menuntut guru untuk terus berkembang dan meningkatkan kemahiran profesional. Guru yang berjiwa pendidik perlu komited untuk memperluaskan pengetahuan, mengikuti perkembangan pendidikan terkini dan memahami psikologi pendidikan, teknologi terkini serta pendekatan inklusif yang memenuhi keperluan setiap pelajar. Yang kedua, pembentukan watak dan jati diri guru.
Aspirasi pendidikan memerlukan guru membentuk nilai dan prinsip yang jelas. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi contoh dalam memupuk nilai murni seperti integriti, kejujuran, disiplin dan tanggungjawab. Dengan aspirasi yang jelas, guru akan berusaha menjadi role model yang memberi inspirasi kepada pelajar. Yang ketiga, mengamalkan budaya kerja cemerlang. Budaya kerja cemerlang dan berkualiti menjadi asas kepada peningkatan dan kualiti pencapaian pendidikan. Guru mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan positif. Guru akan melaksanakan tanggungjawab secara ikhlas, amanah dan patuh kepada etika kerja sebagai guru dan pejabat awam. Guru akan sentiasa menjaga nama baik profesi dengan tidak melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan etika dan peraturan. Yang keempat, bersikap demokrasi. Tindakan guru tidak ada unsur-unsur diskriminasi atau bersikap tidak adil yang boleh menyinggung muridnya. Tidak mengira latar belakang, sosio budaya, kepercayaan dan status ekonomi. Guru prihatin dan bersifat empati terhadap sesuatu kejadian yang menimpa muridnya. Guru menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai dalam kalangan murid-muridnya. Baiklah, untuk menjawab soalan yang kedua, kewujudan komitmen dan perhayatannya hasil daripada penilaian dalam perbincangan tersebut. Yang pertama, di dalam PDP, pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru menggunakan kaedah pembelajaran abad yang ke-21, PAK 21 dan juga menggunakan integrasi teknologi iaitu seperti Google Classroom, Quizzes dan lain-lain. Guru juga merancang PDP ikut tahap murid iaitu Differentiated Learning. Yang kedua, dalam sasiah dan nilai. Guru juga jadi role model seperti berdisiplin, amanah dan empati. Selain itu, guru-guru juga mengamalkan nilai profesionalisme seperti menempati masa dan bertanggungjawab. Yang ketiga, dalam penambahbaikan diri. Guru-guru juga menyertai kursus atau PLC, Professional Learning Community, dan menggunakan refleksi pengajaran selepas kelas. Terdapat satu kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan untuk memperoleh data daripada responden. Dalam kajian ini, populasi adalah 26,219 orang guru sekolah menengah di negara Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Seramai 400 orang guru dipilih secara rawak bagi memastikan kadar pelanggan yang tinggi. Dalam kajian ini, soal selidik yang telah dibina oleh Nur Azlinda 2010 digunakan sebagai instrumen utama kajian ini untuk mengumpul data. Data bagi kajian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap komitmen guru pengurusan kurikulum pembelajaran abad ke-21 pada tahap yang tinggi. Dapatan dari perbincangan kajian, tahap komitmen guru dalam pengurusan kurikulum pembelajaran abad yang ke-21, komitmen guru minimum 3.72, SP 0.8. Menunjukkan tahap komitmen guru pengurusan kurikulum pembelajaran abad yang ke-21 adalah tinggi kerana nilai minimum yang diperoleh adalah 3.72. Tahap komitmen guru dalam pengurusan kurikulum pembelajaran abad yang ke-21 yang tinggi berada dalam skor minimum antara 3.67 hingga 5.00. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.